Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, saya Muhammad Azim Syamil serta rakan-rakan saya Muhammad Umar Izwan dan juga Ahmad Nafis akan membentangkan tentang topik konsep ilmu dalam Islam. Saya dan sahabat-sahabat saya berharap agar anda akan dapat memahami topik ini dengan lebih mendalam di akhir video ini. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Sebagai pengenalan, ilmu merupakan sesuatu yang sangat signifikan dalam Islam. Ilmu berfungsi untuk mengubah manusia daripada kejahilan atau kesesatan kepada jalan hidup yang benar. Tambahan, ilmu juga berfungsi mengubah manusia daripada kesusahan kepada kesenangan. Mengupas ungkapan Al-Idrus, konsep ilmu yang berteraskan agama sewajarnya menjadi asas kepada falsafah pendidikan negara dan objektif utama dasar pendidikan ke arah melahirkan insan yang berilmu, bermoral dan juga berkeyakinan. Dapat dilihat dengan sangat jelas bahawa ilmu dapat memberi 1001 manfaat dalam kehidupan kita. Beralih kepada definisi ilmu. Kewujudan perkataan ilmu berasal daripada perkataan ilmi yang bermakna tanda atau penunjuk atau petunjuk agar sesuatu atau seseorang dikenali. Terdapat pelbagai pengertian ilmu yang wujud kerana perbezaan pandangan antara tokoh-tokoh Islam yang mentafsir pengertian ilmu. Menurut Imam Al-Baqillani, definisi ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu benda diketahui sebagaimana asalnya. Menurut Abu Bakar bin Furak pula, definisi ilmu adalah lebih kepada praktis, iaitu pengetahuan yang boleh membantu seseorang itu bertindak dengan lebih baik, jujur dan benar. Akhir sekali, Said Naqib Al-Atas pula berpendapat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemberi ilmu dan orang yang cerdik adalah penerimanya. Sama seperti ideologi barat, konsep ilmu dalam Islam juga menekankan objektif ilmu. Antara objektif yang boleh saya kongsikan di sini adalah untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri adalah salah satu tujuan kita menuntut ilmu. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Objektif yang kedua pula ialah mensyukuri nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyukuri nikmat penganugerahan akal yang cerdik oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tanggungjawab umat Islam sejagat. Antara cara bagi kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan menuntut ilmu yang membawa manfaat. Seterusnya, menegakkan agama Islam juga merupakan antara objektif menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Akhir sekali, objektif ilmu yang keempat adalah membenarkan umat Islam untuk sentiasa berfikiran adil. Dengan mempunyai ilmu, seseorang dapat melakukan keputusan yang lebih adil seperti melaksanakan ibadah, pengurusan keluarga, pekerjaan dan lain-lain dengan lebih tepat, bijak dan teratur. Berbalik kepada topik pekerjaan. Dengan menuntut ilmu, umat Islam dapat menceburi bidang kerjaya seperti peguam, kedoktoran, saintis dan sebagainya. Hal ini akan membuatkan agama Islam diangkat tinggi darjatnya di mata dunia. Baiklah, sampai di sini sahaja jodoh kita pada kali ini. Saya akan memberikan ruang kepada sahabat saya Umar untuk membentangkan bahagian yang seterusnya. Terima kasih.
Assalamualaikum, saya Muhammad Umar Izzuan akan meneruskan topik perbincangan kumpulan kami. Antara topik yang saya akan bentangkan adalah sumber ilmu dalam Islam. Sumber ilmu dalam Islam dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu peringkat wahyu, akal dan panca indera. Wahyu adalah pemberitahuan Allah SWT kepada seorang hambanya yang dipilih di kalangan hambanya dengan secara sulit dan rahsia, berlain dari apa yang dialami oleh manusia biasa. Wahyu juga adalah pengetahuan yang terpenting yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW atau Nabi-Nabi yang terdahulu. Wahyu ialah sumber ilmu yang tidak boleh diubah juga kekal sepanjang zaman. Ilmu ini menjelaskan mengenai ketuhanan, akidah, hukum-hukum syarak seperti halal dan haram, menyentuh tentang perkara gaib dan perkara kewajiban kepada Allah SWT. Setiap umat Islam diwajibkan mempelajari ilmu ini bertujuan untuk mengetahui ajaran atau arahan yang disampaikan Allah. Ilmu seterusnya adalah akal. Akal merupakan sumber utama pengetahuan manusia. Dengan akal, manusia dapat membezakan antara baik dan buruk walaupun ia tidak bersifat kebenaran secara mutlak. Demikian itu yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu supaya kamu berfikir. Taqilun, Surah Al-An'am ayat 151. Ayat ini menegaskan perintah Allah kepada manusia berkaitan sifat moral seseorang dalam menjalani perintah Allah. Perbuatan negatif seperti derhaka kepada ibu bapa, membunuh kerana takut miskin adalah perbuatan yang tidak bermoral dan tidak mempunyai akal yang elok. Agama atau taklifan perlulah dipertanggungjawabkan pada akal yang waras, mencapai umur yang baligh serta matang. Ini kerana akal tidak boleh dibiarkan operasi sendiri melainkan dengan bimbingan atau ilmu agama yang mantap. Ini adalah untuk membimbing manusia menggunakan akalnya mengenai perkara hakikat kehidupan dan penciptaan Allah SWT agar dapat mencipta sebuah kelompok masyarakat yang harmoni serta melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, jasmani dan rohani. Sumber ilmu seterusnya ialah panca indera. Panca indera ialah kebolehan manusia untuk merasa melalui perbuatan menghidu, mendengar, mengecap, melihat dan menyentuh. Ia merupakan sumber pengetahuan yang utama dan amat berguna bagi manusia untuk berinteraksi dengan alam sekelilingnya dengan mudah dan betul melalui deria mata, kulit, lidah dan telinga. Kelima-lima panca indera ini adalah satu cara nak perolehi ilmu melalui percubaan berkali-kali. Kita mestilah menggunakan kelebihan panca indera ini untuk melakukan perkara yang baik seperti melihat keindahan alam, melihat ayat-ayat Quran, mendengar hafazan dan sebagainya agar dapat menjadi insan yang bertakwa. Topik seterusnya pula adalah pembahagian ilmu dalam Islam. Menurut Imam Ghazali, ilmu dibahagikan kepada dua, iaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari bagi semua umat Islam. Jika fardu ain sengaja ditinggalkan dan tidak menggunakannya, maka akan menanggung dosa yang besar dan keimanan dalam diri akan runtuh. Fardu ain dikategorikan kepada tiga, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid merangkumi beberapa perkara iaitu ilmu mengenai ketuhanan seperti ilmu uluhiyah dan nama serta sifat-sifat Allah SWT. Ilmu mengenai kerasulan iaitu sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, sifat-sifat mustahil dan semua perkara yang berkaitan dengannya. Ilmu mengenai perkara-perkara samiyah iaitu perkara gaib seperti azab kubur, syurga, neraka dan lain-lain lagi. Ilmu fiqh pula merangkumi perkara berkaitan dengan ibadat seperti solat, zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji, serta perkara yang berkaitan dengan jual beli menurut Islam agar terlindung daripada perkara diharamkan seperti riba dan lain-lain. Ilmu tasawuf pula adalah perkara yang berkaitan dengan akhlak seperti sifat mahmudah dan sifat mazmumah serta adab dalam kehidupan sehari. Sambung pula pada fardu kifayah. Fardu kifayah adalah perbuatan yang wajib dilakukan oleh sesetengah masyarakat yang mukallaf dan masyarakat berdosa jika tiada seorang pun yang mengambil sebarang inisiatif. Antara contoh fardu kifayah adalah mengerjakan jenazah oleh ahli masyarakat, mengerjakan solat 5 waktu berjemaah oleh ahli lelaki yang mukmin. Menurut Imam Ghazali, seperti kejuruteraan, kedoktoran dan politik juga adalah fardu kifayah kerana jika tiada pekerjaan ini dalam masyarakat Islam, maka masyarakat kita tidak akan maju dan tidak mampu berdaya saing dengan masyarakat beragama lain. Demikian itu sahaja dari saya. Yang baik itu datang dari Allah dan buruk itu datang daripada saya. Disambungkan topik perbincangan kumpulan kami kepada rakan saya seterusnya.
Seterusnya saya akan teruskan dengan menerangkan konsep sains sebagai ilmu. Konsep sains ataupun sains merupakan satu kumpulan ilmu di bawah fardu kifayah. Seperti yang rakan-rakan saya telah beritahu, ilmu ini, pembangkit ilmu terbahagi kepada dua, iaitu fardu ain dan juga fardu kifayah. Jadi kenapa kita kena belajar sains ini? Kerana kita mahu umat Islam tidak hanya tertumpu kepada ilmu nakli sahaja, iaitu yang berteraskan ataupun yang merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sunnah Rasulullah SAW. Malah kita mahu mereka mempelajari ilmu-ilmu nakli ini, ilmu akli. Kombinasi ilmu akli dan nakli ini dapat mendatangkan masalah yang besar kepada umat Islam. Buktinya, lihat saja ketika era-era ataupun zaman kegemilangan lahirnya golongan-golongan intelektual Islam dalam dunia ini, contohnya Ibn Sina, Al-Khawarizmi dan juga Ibnu Al-Nafis. Mereka ini telah menjadi pengaruh besar dan menjadi antara faktor dominan atau faktor major yang menyebabkan berkembangnya syiar Islam yang sangat pesat ketika itu, dan juga menjadikan nama Islam ini sangat dipandang tinggi oleh masyarakat lain. Oleh itu, bidang sains tidak bolehlah diperlekehkan, malah kita perlulah mengangkatnya tinggi juga seperti pada bidang ilmu yang lain. Hal ini kerana syiar Islam dapat berkembang pesat melalui menguasai ilmu sains ini. Sains ataupun ilmu sains ini dapat diterokai melalui sumber-sumber Islam yang kita pelajari dulu. Pertama sekali adalah mukjizat agung kita yang merupakan sumber rujukan utama umat Islam, iaitu Al-Quranul Karim. Kitab suci Al-Quran telah menjadi rujukan utama umat Islam. Malah tidak heranlah ia merupakan mukjizat teragung, kerana konteks-konteks ilmu di dalam Al-Quran itu bukan sahaja terbahagi atau bukan sahaja tertumpu kepada bidang-bidang akhirat sahaja seperti akidah, masalah-masalah tentang ibadah ataupun hukum hakam. Malah di dalam Al-Quran juga terdapat apa yang ulama katakan sebagai hint kepada teori-teori sains yang ada sekarang. Contohnya, cap jari tangan sebagai alat pengenalan manusia, penciptaan bumi dan langit, dan juga bumi yang berputar di atas paksinya dan juga berbentuk sfera. Seperti yang kita tahu juga, topik-topik seperti bumi yang berbentuk sfera dan berpusing di atas paksi ini menjadi perbualan-perbualan hangat, sehingga terpecah kepada dua golongan. Kan kita tahu seperti ada yang mengatakan bumi ini berbentuk sfera, dan juga ada yang mengatakan bumi ini mendatar. Tapi kita sebagai umat Islam tidak boleh mengatakan bumi itu berbentuk datar, kerana di dalam Al-Quran telah tertulis bahawa bumi itu berbentuk sfera dan berpusing di atas paksinya. Antara dua contoh terbesarnya ada dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30, di mana dia menerangkan secara spesifik tentang bidang astronomi dan juga penciptaan bumi dan langit. Dan apakah orang-orang kafir tak mengetahui bahawa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Mengapa mereka tidak beriman? Surah Al-Anbiya ayat 30. Seterusnya kita bergerak kepada sumber rujukan yang kedua, iaitu Al-Sunnah. Al-Sunnah merupakan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka sudah pastinya amalan-amalan Rasulullah ini mendatangkan hikmah kepada pelakunya. Daripada sekecil-sekecil amalan itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Contohnya, tidur sebentar sebelum waktu zuhur ataupun tidur sebentar pada waktu tengah hari, yang disebut juga sebagai khairullah. Apakah hikmah di sebalik amalan ini? Kita nampak sangat simple, tapi sebenarnya banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya di sebalik amalan ini. Kajian sains mengatakan bahawa tidur sebentar pada waktu tengah hari ataupun sebelum waktu zuhur dapat meningkatkan fungsi kognitif dan memori kita, dan dapat merehatkan otak kita yang letih. Nampak? Sangat-sangat berhikmah. Maka tidak hairanlah banyak syarikat-syarikat korporat khususnya menyediakan tempat tidur di dalam syarikat ataupun dalam pejabat mereka untuk memastikan pekerja-pekerja mereka berdapat tidur sebentar pada waktu tengah hari, untuk memastikan mereka sentiasa berada dalam prestasi yang
100% untuk melakukan segala kerja-kerja mereka. Seterusnya kita akan bergerak kepada konsep dan pendekatan pendidikan dalam Islam. Maka sebenarnya ada 3 konsep, iaitu yang pertama sekali adalah tarbiyah, yang kedua adalah taklim, dan yang ketiga adalah takdim. Ini adalah yang majornya lah. Jadi yang pertama sekali saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah tarbiyah. Tarbiyah ni banyak didefinisikan dalam literatur Arab, bahasa Arab. Dan tapi sebenarnya mereka dalam banyak-banyak definisi ini ia merujuk kepada maksud proses perkembangan potensi yang dikurniakan kepada manusia. Maka yang kedua adalah taklim. Taklim ni berasal daripada perkataan akar dia adalah alama ataupun alana, yang mengaksud secara istilahnya ia bermaksud perbuatan yang menjadikan seorang mengetahui tentang kebenaran sesuatu. Selalunya konsep taklim ini selalu dikaitkan dengan muallim ataupun pendidik. Konsep-konsep muallim ni juga banyak disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Kenapa banyak dikaitkan? Kerana Islam ni sangat dia menegaskan bahawa perlunya seorang pendidik dalam menuntut ilmu. Maksudnya kalau kita ni belajar atau menuntut ilmu tanpa pendidik ini, kira macam seperti cacat lah. Dia macam terlepas sesuatu perkara yang penting. Kerana pendidik ataupun perlunya seorang guru itu sangat penting untuk kita dapat keseluruhan ilmu tersebut. Maka yang ketiga adalah takdib. Takdib ni berasal dari perkataan adaba, ya'dibu dan juga takdiban, yang bermaksud penyucian ataupun membersihkan diri daripada kekotoran. Secara istilahnya ialah kemuliaan dan ketinggian peribadi. Seperti yang kita tahu, inilah yang membezakan antara orang-orang umat yang bukan Islam dalam menuntut ilmu dan juga orang Islam yang menuntut ilmu. Orang Islam dia sangat menitik beratkan adab dalam menuntut ilmu, kerana orang-orang yang bukan Islam ni dia banyak antara mereka yang menganggap adab ini sebagai satu perkara yang leceh ataupun perkara yang tidak perlu dipandang serius ketika menuntut ilmu. Tapi sebenarnya alasan pentingnya adab ini adalah supaya kita mendapat barakah ketika menuntut ilmu itu sendiri. Kesimpulannya, konsep ilmu menurut perspektif Islam ini dapat dikupas dengan sangat mendalam, dan kita dapat faham dengan lebih mendalam lagi, kerana kita dapat pecahkan daripada definisi ilmu, daripada objektif ilmu, sumber-sumber ilmu, pembahagian ilmu dalam Islam, konsep sains sebagai ilmu, dan juga konsep dan pendekatan pendidikan dalam Islam. Hari ini saya akan akhiri saya punya perbincangan ataupun presentation maka hari ini saya akan akhiri penerangan saya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 yang berbunyi, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat.